Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemabuk hingga ia sadar dengan semua kesalahannya. Vicky Pradip dan kedua temannya menghadiri sebuah acara. Now it's over to Vicky. Come on, Vicky. ನಾನು ಆಭಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಿದು ಮಿಡಿಸುವುದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಮದಿರೆ ಮಧ್ಯಮರು ಕುಡಿದರೆ. Setelah mereka mengembalikan istri mereka ke rumah masing-masing, mereka berencana untuk pergi bersama-sama. ಹೋಗಾಯ್ತು. ಬರ ಮಗನ ಹೋಗೋಣ. Semua menikmati minuman di sebuah kedai. Setelah puas, mereka kembali masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah masing-masing. Terakhir Vicky mengantar Pradip, namun ia menolak untuk diantar tepat di depan rumahnya. Walaupun Vicky telah membujuknya hingga akhirnya Vicky mengantarnya dan meninggalkannya. Vicky masuk ke rumah pukul 1:30 pagi. Ia memperhatikan semua pintu telah tertutup rapat. Ia tergopoh-gopoh memasuki kamar anak-anaknya dan memeriksa tidur mereka sambil memperbaiki selimut yang berserak. Sari, istri Vicky, merasa kesal karena kelakuan Vicky yang sangat buruk. Ia meminta Vicky untuk mengubahnya. Namun keduanya malah terlibat pertengkaran. Begitu juga dengan Pradip. Ia dan istrinya pun bertengkar hebat ketika Pradip tidak suka ditegur tentang kebiasaan buruknya itu. Keempatnya kini malah memilih untuk berlibur untuk menghindari ocehan dari para istri mereka. ಹೊರಗಡೆನಾ? ಎಲ್ಲಿಗೋ? ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ. Jolly, jolly holiday, go holiday. Taki ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳು ಸೀಕ್ರೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮು ಗುರು enjoy. ಮರೆತು ಹಿಂದೆ ಹೋರಾಡು ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದ. ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. Di tempat yang sedikit terpencil, mereka menyewa sebuah villa. Namun di villa tersebut, Pradip masih kepikiran tentang istrinya yang mengirimkan pesan pengancaman kalau ia akan meninggalkan Pradip bila tidak pernah mau mengubah kebiasaan buruknya. Semua kini memutuskan untuk kembali ke kota mereka setelah menghabiskan liburannya. Namun Pradip tidak seperti yang lain, tengah membereskan semua perlengkapan mereka. Vicky mencoba mendekatinya dan mencari tahu perubahan sikap Pradip yang menurutnya aneh. Ia mencoba menceritakan tentang pertengkarannya kepada Vicky dan mengatakan dulu ia bertemu dengan istrinya pun di pusat rehabilitas. Namun ia tidak mau berpisah dengan istrinya karena ia sangat menyayangi anak-anak mereka. Pradip mau mereka untuk tidak pulang dulu karena ia masih ingin melupakan pertengkaran dengan istrinya. But I love my children. ನಿನಗಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವೇನೋ? ನೀನೇ ನೋಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಮಾತ್ರ. Namun, tiba-tiba beberapa orang datang dan memaksa Pradip untuk ikut bersama mereka. Namun Vicky dan ketiga temannya menolak hingga perkelahian terjadi di antara dua kelompok itu. ಏನಾರು ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತಲ್ಲೋ? ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫೇಕ್ ಮಾಡೋದು? ನಿಂದ ಯಾರ ಫೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸರ್ Hingga Vicky berhasil mengalahkan mereka semua. Orang-orang tersebut mengaku kalau mereka diperintahkan oleh Niharika untuk membawa pulang Pradip. Niharika pun menelpon Vicky dan menjelaskan alasannya menjemput suaminya. Ia mau Pradip pulang sekarang juga dan menghentikan kebiasaan buruknya. ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ Listen to me carefully. ಮನೇಲಿರಲ್ಲ
Pradip akhirnya menuruti istrinya untuk kembali ke rumah. Ia berlari meninggalkan 3 temannya. Melihat hal itu, ketiganya menyusul Pradip namun mereka tidak menemukannya dan hanya menemukan 1 sandal milik Pradip. Mereka panik karena pintu dikunci dari dalam. Setelah berhasil membuka pintu tersebut, ketiganya terkejut ketika melihat Pradip gantung diri. Mereka sedih karena tidak bisa menyelamatkan Pradip. Jenazah Pradip dibawa pulang. Niharika tidak menyangka kalau suaminya akan melakukan hal itu. Vicky dan istrinya datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Niharika benar-benar terpukul, begitupun juga dengan ketiga sahabatnya. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಣ ನಮ್ಗೆ ತರ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತು. Saat di kediaman Vicky, ia membahas tentang kematian Pradip dengan istrinya. Namun istrinya mengatakan langkah yang diambil oleh Niharika tidaklah salah. Keduanya kini kembali berselisih paham. Vicky lebih memilih pergi dari rumah meninggalkan istrinya. ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೂಲ್ಸು ಬೇರೆಯವರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಾಡೋನಲ್ಲ. Namun ia benar-benar masih kesal dan tidak mau bertegur sapa dengan istrinya. Kematian Pradip benar-benar membawa perubahan untuk Vicky yang lebih banyak menghabiskan waktu berdiam diri dibandingkan bersama keluarga atau temannya. Bahkan ia menolak semua panggilan masuk dari teman-temannya. Satis maupun Rosan sampai akhirnya Vicky memutuskan menghabiskan waktunya lebih banyak dengan keluarganya. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾ ನಿಮ್ Namun terkadang Vicky masih merasa sedih atas kehilangan Pradip dan berharap Pradip masih hidup. ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಗೂ ನಿಂಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಸಿನೂ ಸಿಕ್. Kali ini kedua anak-anak Vicky dibawa oleh salah satu kakek serada untuk berlibur di desa. ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ 10 days ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಸರಿ ಲೇಟ್ ಆಗ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ ಸದ್ಯ ನೀನ್ ಹಳೆ ಮೂಡ್ಗೆ ಬಂದ. Namun kebiasaan buruk mengonsumsi minuman keras tidak hilang begitu saja dari diri Vicky. Bahkan sekarang ia kembali ke tempat biasa menikmati minum-minuman. Kali ini Satis dan Rosan pun datang menemani mereka. Mereka pun bingung dengan perubahan sikap Vicky yang selama 20 hari menghindari mereka. Dalam kesempatan itu, Vicky menjelaskan semuanya, bahkan mereka pun merencanakan kembali berpesta setelah nanti menyelesaikan pesta ulang tahun Putri Rosan. Di tengah perbincangan mereka di luar kafe, mereka melihat Prakas tengah berselisih paham dengan salah satu pengunjung kafe itu juga. Dengan cepat, Vicky menyelesaikan masalah itu dan meminta Prakas untuk bergabung dengan mereka. Vicky datang bersama Serada di pesta ulang tahun Putri Satis, seperti yang telah mereka rencanakan. Vicky memanggil Satis untuk menikmati minuman bersama Roshan, namun Satis menolak. Mendapatkan penolakan itu, Vicky sangat marah, hingga mau tidak mau ia harus mengikuti permintaan Vicky, kemudian melanjutkan pesta untuk putrinya. Tak lama, keluarga Pradip datang namun Satis sudah tidak sadarkan diri karena terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Vicky yang dalam keadaan setengah mabuk melihat kehadiran istri Pradip. Ia meracau banyak hingga menyakitkan hati Niharika. Hingga Niharika mencoba membela diri agar Vicky bisa sadar apa yang ia lakukan adalah benar. Dan mungkin semua istri juga akan melakukan hal itu. Karena ia tahu apa yang terjadi pada suaminya lebih baik dibandingkan teman-teman dekat Pradip. Namun Vicky belum sama sekali sadar hingga perdebatan terjadi di antara mereka. ನಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ
ಆಗ್ಲೇ ನೀನೇನಂದೆ ಮಾಡ್ದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀನು ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಗೆ. Niharika memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Srada pun mencoba menenangkan Vicky. Namun upayanya belum berhasil, mereka malah berdebat. Vicky dengan perasaan kesal melajukan mobilnya. Sampai akhirnya Srada bisa mencairkan suasana hingga mereka kembali bertegur sapa. Srada yang cukup lelah memutuskan untuk tidur di mobil selama Vicky menyetir. Ia memperingatkan suaminya untuk berhati-hati. It's your choice. Okay, let's go. No, ವಿಕ್ಕಿ ಶಾರಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡು. ಏಯ್ ಹಾಡೆ. ಪೋದ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳ ನಾನು. Namun Vicky malah menikmati minuman yang ia simpan di mobilnya tanpa mempedulikan nasihat istrinya. Sampai akhirnya pandangan Vicky mulai kabur, namun Ai tetap memaksa menyetir mobilnya. Vicky menghentikan mobilnya dan mencuci muka. Kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Tapi itu tidak menolong. Pandangan Vicky tetap kabur, bahkan beberapa kali ia memejamkan matanya sambil mengendarai mobil miliknya. Ia memutuskan untuk menghentikan mobilnya ke tepian dan beristirahat sejenak setelah menyetel alarm di handphonenya. Keduanya terlelap dan setelah alarmnya hidup kembali, Vicky meneruskan perjalanannya lagi. Namun hal itu tidak menolong karena mobil yang ia kendarai menabrak sebuah pohon dan membuat kepala Srada terbentur bagian depan mobil dan mengeluarkan darah yang sangat banyak dan tidak sadarkan diri. Vicky pun tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Setelah sadar, ia mencoba keluar dari mobil dan menyadari istrinya terluka. Ia terkejut ketika melihat keadaan Srada. Vicky begitu terpukul hingga ia berulang kali meminta pertolongan di jalan untuk bisa membantu mereka. Namun tidak ada satupun mobil yang melintas, hingga Vicky memutuskan menelpon seseorang tapi lagi-lagi ia gagal karena teleponnya rusak. Vicky hanya bisa menangis dan menyesali semua yang terjadi adalah kesalahannya. Ia juga marah pada beberapa botol minuman yang tertinggal di mobilnya. Ia benar-benar menyesali apa yang terjadi hari ini. Berulang kali ia juga membangunkan Srada tapi semua usahanya gagal. Vicky hanya bisa menangis dan meracau menyalahkan dirinya sendiri. Vicky terpaksa meninggalkan Srada untuk mencari pertolongan. Saat menemukan sungai dengan cepat, Vicky mencuci mukanya dan teringat apa yang dikatakan oleh Niharika dan kini membenarkannya. ಇದರಿಂದ ನಾನೇ ಬಲಿಯಾಗ್ತೀನಿ. Dua orang pemabuk lain mendekati mobil Vicky dan melihat Srada seorang diri. Mereka memutuskan untuk memanggil ambulans, tapi sinyal di tempat itu tidak cukup baik hingga membuat mereka terpaksa meninggalkan tempat itu mencari sinyal yang lebih baik. Vicky melihat kedua orang tua dan mencoba memanggilnya. Kesaya, salah satu dari dua pemabuk itu, memutuskan untuk kembali ke mobil Vicky. Ia memutuskan untuk mengambil semua perhiasan. Mendengar hal itu, pamannya mencoba menyadari kalau itu perbuatan salah. Namun Kesaya tetap pada pendiriannya, bahkan mempengaruhi pamannya untuk mengikuti keinginannya. Akhirnya ia pun terpengaruh dan mengambil semua perhiasan di tubuh Srada. Tak lama Vicky datang dan mencoba menghentikan perbuatan mereka. Namun keduanya mencoba menyerang Vicky hingga Vicky tersungkur. Vicky memohon
untuk membawa mereka ke rumah sakit. Namun keduanya malah memanfaatkan keadaan itu untuk memeras Vicky. Ia meminta semua yang dimiliki oleh Vicky dan juga Strada. Vicky juga berjanji tidak akan melaporkan mereka ke pihak berwajib. Namun tiba-tiba paman Kesaya yang menemukan pisau kecil menikam Vicky dan berniat untuk menghabisinya. Kesaya sangat terkejut melihat hal itu. Vicky mengerang kesakitan, memohon untuk tidak menyakitinya. Keduanya tidak peduli. Mereka meninggalkan Vicky yang menderita seorang diri. Vicky kembali masuk ke mobilnya dan menangis sedih meratapi semua yang terjadi ini adalah kesalahannya. Sampai akhirnya ia tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Strada membangunkan Vicky. Dengan cepat Vicky bangun dan melihat keadaan sekelilingnya. Ia terkejut dengan apa yang terjadi dengan ini semua. Vicky sadar kalau semua ini adalah mimpi. Strada menjelaskan kalau ia sengaja membiarkan Vicky tertidur agar bisa kembali fit ketika mengendarai tadi. Vicky berjanji tidak akan mabuk lagi. Strada terkejut mendengar hal itu, namun Vicky meyakinkan kalau yang ia katakan adalah benar. Kalau sisa umurnya, ia berjanji tidak akan kembali menyentuh minuman beralkohol lagi. Vicky, Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini Vicky mengizinkan Strada untuk mengendarainya karena ia sadar dirinya masih dalam keadaan terpengaruh oleh alkohol. Strada benar-benar bahagia kalau Vicky tidak akan mabuk lagi. Beberapa bulan kemudian, Vicky menjadi salah satu pembicara di sebuah acara tentang alkohol. Banyak orang yang suka dengan acara yang diadakan ini karena semua bisa mengerti bahaya buruk dari alkohol. Bahkan mereka dibuat sadar kalau alkohol tidak pernah memberikan efek yang baik untuk hidup mereka. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬದಲಾವಣೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರದೀಪ್ನ ಸಾವು ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ತಾನು ಕುಡಿತವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಕುಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂತು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕುಡಿದ್ರು ಘಟನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲವತ್ತು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕುಡಿದೇ ಇರೋರ್ಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರಿಂದಾನೇ ಆಗ್ತಿದಾವಂತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ದು ಯಾರೋ ಕುಡಿದು ಹೇಗಲ್ವಾ ಕುಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾ? Vicky dan teman-temannya juga bahkan bergabung dalam komunitas yang menentang alkohol. Dan film pun selesai.